Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih sidang hadirin ya. Masih lagi bersama dengan channel seadanya. Baiklah, sidang kita pada pagi ini, Melayu tahu akan rahsia akhir zaman. Babak pertama. Maka benarlah kata Rasulullah SAW, hang tuah muncul semula. Kalau kita lihat di hadapan kita tu ikon yang kita biasa faham sekarang. You are offline, anda tidak tersambung, tidak ada network. Dan di belakang mat kilau tu, no signal. Satu gambar yang zaman saya dulu biasa kita tengok. Dulu ada 3 channel, mula-mula 1, lepas tu 2, lepas tu 3. Radio Television Malaysia. Lepas pukul 12 malam tak ada signal lah. Dia keluar menatang tu lah. Dah tak boleh akses, dah tak boleh cerita, sembang kari, chatting pun tak boleh. Zaman tu tak ada WeChat, tak ada WhatsApp, tak ada Telegram, tak ada telefon kan. Kita semua tidur, dunia jadi sepi. Lantas pada hari ini, Melayu tahu akan rahsia akhir zaman. Apa bukti, apa cerita, apa sembang kari, demi sebuah kemerdekaan sebuah bangsa di bulan kemerdekaan. Kalau kat belakang tu kita lihat, dia ada wave background. Pada setiap dunia, termasuk di angkasa lepas, partikel background, partikel fizik, dia ada tenaga, dan gelombang itu adalah cahaya, dan cahaya itu adalah gelombang, partikel fizik. Ini pun dia debat. Dan di dalam gelombang itulah tenaga. Dia ada connection, dia ada connectivity, dia ada tenaga, tak perlu cas pakai wire. Di suatu zaman nanti kita akan faham. Wireless charging, continuous on button. Kat mana benda tu ada sebenarnya? Pada barang yang ada dalam sekujur jasad kita. Tetapi apa beza Melayu dan mereka? Lantas di sinilah yang saya katakan dan yang baginda Rasulullah telah titipkan. Di akhir zaman, umat aku amat ramai, tetapi mereka umpama buih-buih di lautan. Mereka tidak terlepas ke langit. Mereka tidak faham kedalamannya samudera jagat raya. Ketika lahirnya anak-anak Adam, cahaya ketuhanan mentari, connection tidak terputus. Ibu dan ayah mengadun dan menyatakan dan menyuruh dia putus tali Allah. Lantas mereka hiduplah dalam satu dunia gelap gelita. Cahaya mentari yang ada dahulu sebelum dipakaikan, disarungkan sepersalinannya pakaian ini, masih ada sampai sini, sebenarnya tidak pernah terputus. Tidak pernah terputus. Tapi kita memblok, kita tidak mahu memandang. Maka itulah yang dikatakan secara terang, jelas dan nyata, mereka yang menutup, mereka yang kafir. Ni sembang agama sikit lah. Maka Furqan dan tiadalah kami utuskan sekalian Nabi dan Rasul kecuali untuk memberi peringatan dan ingatan yang terang, jelas dan nyata. Connection itu, connectivity itu, wifi ke, wireless ke, reception ke, telco ke, internet, sentiasa ada 24 jam, millisecond. Tapi kita tidak mahu akses. Kita tidak mahu akses kepada coverage ketuhanan tadi. Maka kita teraba-raba di dalam gelap, di dalam yang mana dikatakan lahirnya anak Adam, kecuali mereka yang ikhlas pada aku itu selamat. Yang lainnya terantai di rantai dan akan aku humban ke dalam api neraka. Tapi itu pun ada pentafsiran dia yang bagaimana dan apa maksud tarif, istilah dan definisi neraka itu. Maka setiap detik dan ketika kita di persimpangan jalan. Pada hari ini lebih terang, jelas dan nyata. Apakah yang pilihan kita? Pilihan itu terang
senyata-nyatanya di tangan kita. Dan satu masa nanti anak-anak kita akan kena implant. Dia pilih nak tengok apa, dia pilih nak dengar siapa. Pilihan itu di tangan masing-masing. Dan pastilah kita lebih faham dan lebih arif. Kebanyakan manusia akan memilih yang mana satu. Roti di tangan. Tiada roti, kita mati kelaparan. Kita duduk dalam dunia yang mereka katakan sepi, tandus kering kuntang. Tidak sama sekali. Sedangkan dunia mereka itu hanyalah selapis, selaput. Dunia yang mereka ciptakan dan ujian yang dikenakan kepada kita pada pagi ini, pada setiap detik, ketika dan kala, hanyalah ibarat selapis kulit, sebiji buah, sebutir telur. Belum mengenal apa tu putih telur, belum lagi kenal kuning telur, belum digoreng, belum dicampur. Itu baru rasa telur. Maka inilah sebuah hakikat pintu kemerdekaan Melayu. Apa perlambangannya Himalaya, Himalayu, semenanjung tanah Melayu. Sebuah pintu yang nyata bagi leluhur kita satu masa dahulu. Di dalam kita mengimbau mengenang kembali pada pagi ini sebuah cerita yang keramat sakti dan maha agung, di pentas ketuhanan yang maha besar, maha agung, yang amat luas tiada sempadan. Sekarang ni mereka kata internet tanpa sempadan. Boleh tengok apa orang yang ada di Timur Tengah. Makhluk-makhluk kat jagat raya ni dia suka kongsi. Kalau kita ambil lapisan kedua kan, melalui pintu gerbangnya Himalaya, ketinggian tadi, antena ke, projektor ke. Tu kadang orang kata kat Jerai tu dia ada menara azan. Ada orang nak pergi nampak yang zahir, ada orang pergi nampak yang gaib. Ada orang pergi tak nampak apa-apa, ada orang pergi terus gaib. Itu lagi pening kan. Maka apakah rahsianya sebenarnya seorang Melayu? Jadi dalam saya membicarakan benda ni, saya nak kongsi satu cerita. Jadi adalah baru ni masa pilihan raya. Sebelum pilihan raya, ada orang datang jumpa saya. Dia kata, Tok Fauzi tahu kan mana benda tu? Di manakah pintu Melayu tadi? Saya kata, saya nak kata pun payah, tak kata pun payah. Saya kata, betul lah hang kata tu. Jadi itulah sebenarnya daripada berbagai aspek. Yang nyata, yang gaib, pastinya ada kembaran. Pastinya nyata, senyata-nyatanya, gaib segaib-gaibnya, ada dalam bentuk yang bagaimana. Maka bermulalah perjalanan kembali ke kampung halamanku. Melayu ni pelik tuan-tuan. Saya pun ngaji kat Amerika, saya lihat balik bangsa saya ni, warisan saya ini, sebuah warisan yang amat unik, amat cerdik. Orang Melayu ni dia banyak cerita. Lantas pada hari ini, network Icon says, kata kita connected. Tapi sebenarnya internet tadi tu internet depa. Ini bukan internet ketuhanan. Ini bukannya tali Allah. Ini bukannya saya menentang kemajuan. Tidak sama sekali. Dunia orang Melayu lebih besar. Dunia orang Melayu ada macam-macam suara. Dunia orang Melayu ada virtual dunia dalam dunia. Tapi duka cita, ada anak-anak bangsa yang dilahirkan dengan pertalian yang tidak putus. Tetapi kerana ayah dan ibu tidak mengerti, maka talian subscription tu mak ayah potong. Tutup kasar. Tutup. Katuplah internet tu. Maka mereka bawalah kepada pawang dan juga pendusta-pendusta yang tidak mengenali kehidupan yang sebenar-benar kehidupan. Maka dipukaulah anak-anak bangsa sekali lagi. Tutup, jangan pandang. Pekakkan telinga kamu kepada alam yang besar. Tetapi jangan pekakkan telinga kamu kepada WhatsApp, kepada internet, kepada medsos.
peganglah kepada sebutir batu ciptaan. Ciptaan siapa tu telah dinyatakan terang, jelas dan nyata. Connected got internet, but Windows show no internet as an icon. Soft, terputus tali temali yang Maha Esa, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dunia yang Maha Esa ini aman, damai, sejahtera, amat tenang, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Ada terang, jelas dan nyata, sebenar-benarnya intipati kepada apa yang Rasulullah SAW bawa. Dan sekalian Nabi dan Rasul yang telah mengkhabarkan. Ingat kembali, kenang kembali, sambung kembali silaturahim tadi. Jadilah anak yang soleh. Ini adalah benda yang mudah pada satu masa dahulu. Tapi di akhir zaman, pastinya mereka tidak sanggup meninggalkan alam ini. Maka pada hari itu pasti hadir, kematian itu akan mendatang. Sedetik demi sedetik kita semakin menghampiri tamat tempoh talipun ini dah tak wili. Di sebalik lapisan selembar ataupun di permukaan samudra jagat raya yang maha besar ini, amat besar, amat luas wilayah ketuhanan ini, kebanyakan manusia itu telah dinyatakan seterang-terangnya. Kamu terpenjara dan dipenjara. Cobaan untuk melepasi ... Cobaan dia satu lapis saja. Ada orang kata dalam bahasa yang agak ekstrim, yang dicoba atau diberi cobaan ini hanyalah untuk meletakkan satu titik dan memahami selapis sebelum mengaji, kaji, faham dan berjalan di permata dan juga lautan samudra alam beralam. Anugerah daripada yang maha kurnia kaya, maha karuna kaya, maha pengasih, maha penyayang, maha kaya, amat luas, tidak terjangkau di akal. Baru selapis, digandingkan, digabungkan seluruh muka bumi dan sekalian alam yang tidak ada sempadan galaksi dan makhluk-makhluk yang kita tidak pernah lihat, zahir ataupun gaib atau cahaya. Tidak ada istilah gaib sebenarnya. Maka ujian yang setitik ini, setitis ini, satu dot ini, kebanyakannya gagal kerana dia cemburu. Dia cemburu kerana kenapa kurnia ini diberikan kepada yang dikatakan Adam atau keturunan Adam. Dan telah ada keturunan Adam yang melewati, yang merdeka dengan kemerdekaan yang sebenar-benarnya merdeka. Tidak lagi terpenjara di muka bumi ataupun jagat raya. Maka kita kembali di wilayah Melayu pada suatu zaman dan kekal sebagai ingatan dan memori anak-anak bangsa. Yang telah saya nyatakan dalam video yang terbaru ini, rahsia Datuk Laksmana Hang Tuah. Kenapa kembarannya Raja Laksmana Samudra Jagat Raya? Kenapa namanya Tuah yang bertuah, tuah dan tua? Dan kenapa berlakunya pergeseran tuata ditanam? Dan kenapa tuata ditanam, tertanam, membangkitkan kerajaan Irish dan Celtic, mewujudkan the Church of Ireland, yang menabalkan raja-raja Eropah satu masa dahulu, yang terpalit dengan the Ark of Covenant, yang akhirnya melakarkan membentuk dunia yang kita faham pada hari ini. Jadi andai Tuah muncul kembali, andai Tuah muncul kembali, maka cerita yang sinonim di rumah yang Maha Esa, merdekalah dan telah merdeka dan telah terzahir. Seorang bayi, seorang insan yang istimewa, yang merdeka sejak lahir, merdeka sebelum lahir, merdeka sebelum diutuskan, kekal abadi merdeka dan membawa dan mengabarkan dan memberikan jalan kemerdekaan kepada sekalian anak cucu Adam.
Di dalam mitos kosmologi dan juga sejarah manusiawi itu sendiri, pada hari ini, dunia ini telah melakar sejarah sama seperti dahulu. Mereka meletakkan jaring-jaring, pukat tunda, pukat rimau, berbagai lapisan jaring dan tali temali untuk menampan anak berudu ke ikan ini berlayar di samudera jagat raya. Tapi sebenarnya apa yang mereka buat itu tidak ada nilai. Maka beruntunglah pada suatu hari, di suatu petang atau di dalam detik dan ketika, anak-anak bangsa merdeka dengan sebenar-benarnya merdeka, menerima akan pesanan, amaran, kurniaan dan keluar daripada gelanggang hasutan tipu daya dan gilanya dia yang tidak mahu kita berjalan lebih jauh. Kita bakal bersambung di dalam babak berikutnya. Terpenjara di dalam bayangan sendiri. Penjara tak ada, pagar tak ada, kefahaman dan kewarasan. Gila. Siapa yang gila? Sayakah yang gila? Pendengarkah yang gila? Merekakah yang gila? Jiwa tidak menipu. Di dalam jiwa setiap anak-anak Adam telah ada seolah-olah meronta-ronta suatu kuasa dan daya tenaga yang mahukan ketenangan, kebebasan. Tetapi seperti biasa, ada pilihan. Sebutir, sebukit, segenggam, segunung, atau yang tiada kesempatan. Kita bakal bertemu kembali dalam babak berikutnya. Itu belum cerita lagi tenaga, belum cerita lagi rasa, belum cerita lagi kunci. Pastinya tidaklah semudah yang disangka oleh kebanyakan orang. Di jalan yang mudah, di pintu yang tidak ada pintu itu, apakah kuncinya? Apakah jalannya? Apakah tata caranya? Siapakah penjaganya? Apakah passwordnya? Siapakah telkonya? Siapakah providernya? Tapi itu kompleks kan? Berat kan? Menghadaplah, bertemulah, berdepanlah dengan yang dikatakan Nabi dan Rasul kamu, utusan kita, serba-serbi dalam berbagai keadaan. InsyaAllah kita bakal bertemu kembali dalam babak berikutnya. Rahsia kata keramat tuah.